Semuanya, selamat pagi. Ya, pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kanxie Tian Shi De, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat pagi, sahabat yang terkasih. Ketika kita memperoleh kesenangan dari kemalangan orang lain, apakah yang sebenarnya ada berhubungan dengan iri atau cemburu? Hingga orang yang iri merasakan sakit hati atas keberhasilan orang lain. Perilaku semacam ini kita sebut Schadenfreude. Dalam memahami kompleksitas emosi manusia, mari kita membuka pintu dengan kebahagiaan orang lain. Kita bandingkan, lalu dianalisa, agar memiliki dampak signifikan terhadap rangka emosional kita. Sehingga aliran positif emosi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mental kita. Mari kita dengarkan pembelajaran di dalam kelas Dharma dari Romo Sun dan seterusnya disampaikan oleh Ibu Sinta. Saya Charles mempersilahkan. Salam penuh kesejahteraan, selamat pagi. Saat ini bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud kesejahteraan umum adalah suatu kondisi atau suasana kesejahteraan yang dirasakan, dinikmati oleh orang atau masyarakat secara umum, serta dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu 1. Kesejahteraan jiwa, 2. Kesejahteraan sosial. Membicarakan kesejahteraan ini antara apakah diperoleh atau dirasakan di dalam kompleksitas emosi manusia. Mari kita buka YouTube pada Puja Bakti minggu lalu. Freude, sebuah falsafah Jerman, yaitu senang melihat orang bahagia, bahagia melihat orang senang. Alangkah baiknya hari ini kita belajar dari lawan kata Freude. Ilmu psikologi bahkan punya istilah khusus untuk perilaku ini, yaitu Schadenfreude. Di mana ada orang-orang yang merasa senang pada saat melihat orang lain susah, serta merasa susah ketika melihat orang senang. Sikap emosi ini muncul karena adanya rasa iri di dalam hati. Dan itulah yang menciptakan kita tidak dapat lagi bersimpati atau berempati terhadap orang lain. Diingatkan lagi, Buddhisme atau Dhamma Vinaya di dalam syair Dhammapada, kalimat pembukaannya mengatakan, Mano Pubangama Dhamma, Mano Seta Manumaya, yang artinya, segala keadaan ditentukan oleh pikiran, dijadikan oleh pikiran. Memang ini ada perbedaan jika kita bacakan. Sedangkan kitab suci Kristen dimulai dengan ucapan, pada permulaannya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan kedua kalimat pembukaan tersebut dapat disimpulkan masing-masing. Kita puas menerimanya. Dalam diri manusia ada 3 macam kotoran batin. 1. Loba, keserakahan. 2. Dosa, kebencian. Dan 3. Moha, kebodohan batin. 3 macam kekotoran batin ini akan senantiasa membelenggu kita. Jangan biarkan kedamaian, ketenangan, maupun kebahagiaan kita berkurang. Bahkan, hilang hanya karena kebencian, kemarahan, kejengkelan, iri hati, ataupun rasa dendam muncul di dalam hati.
Jika disimpulkan jadi satu, emosi dan kotoran batin ini dinamakan tidak puas. Kali ini Romo Sun mengambil suatu kisah seorang biku yang tidak puas. Dhammapada 3 ayat 36. Diceritakan pada saat itu, ya tentunya kisah ini kita belum lahir. Ada seorang pemuda, anak seorang bangkir bertanya kepada seorang biku yang menghampiri rumahnya untuk berpindah patah. Apakah yang harus dilakukan untuk membebaskan diri dari penderitaan dalam kehidupan saat ini? Biku itu menyarankan untuk memisahkan tanahnya dalam 3 bagian. 1 bagian untuk mata pencahariannya, 1 bagian untuk menyokong keluarga, dan 1 bagian untuk berdana. Ia melakukan semua petunjuk itu, kemudian pemuda ini menanyakan lagi apa yang harus dilakukan selanjutnya. Disarankan lebih lanjut, pertama, berlindung kepada tira tanah dan melaksanakan 5 sila. Kedua, melaksanakan 10 sila. Dan ketiga, meninggalkan kehidupan keduniawian dan memasuki pasa muan sangha. Pemuda itu menyanggupi semua saran dan ia menjadi seorang biku. Sebagai seorang biku, ia mendapat pelajaran abhidhamma dari seorang guru dan vinaya oleh guru lainnya. Selama mendapat pelajaran, ia merasa bahwa dhamma itu terlalu berat untuk dipelajari dan peraturan vinaya terlalu keras dan terlalu banyak, sehingga tidak banyak kebebasan, bahkan untuk mengulurkan tangan sekalipun. Biku itu berpikir bahwa mungkin lebih baik untuk kembali pada kehidupan berumah tangga. Karena alasan ragu-ragu dan tidak puas, ia menjadi tidak bahagia dan menyia-nyiakan kewajibannya. Dia juga menjadi kurus dan kering. Ketika Sang Buddha datang dan mengetahui masalahnya, beliau berkata, "Jika kamu hanya mengawasi pikiranmu, kamu tidak akan mempunyai apa-apa lagi yang akan diawasi. Jadi, jagalah pikiranmu sendiri." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 36 sebagai berikut. Pikiran sangat sulit untuk dilihat, amat lembut dan halus. Pikiran bergerak sesuka hatinya. Orang bijaksana selalu menjaga pikirannya. Seseorang yang menjaga pikirannya akan berbahagia. Biku muda itu bersama dengan para biku yang lain mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Dari begitu banyak kisah-kisah Dhammapada, pada akhirnya Sang Buddha meninggalkan mereka setelah mencapai tingkat kesucian arahat. Kita pasti senang memperoleh hal-hal yang baik, diberi kesempatan setelah gagal, tidak tahu dikasih tahu, bagi yang mau mendengar dan mau belajar. Ditunjukkan kebaikan walaupun kita tidak pantas menerimanya. Namun jika kita menjadi iri, kesal, dan marah ketika justru orang-orang lain mengalami berbagai kebaikan itu, maka kita perlu memeriksa hati kita. Jangan sampai sifat iri ini semakin subur dan berkembang, menjadikan kita insan yang tidak puas, selalu tidak puas. Sebab ajaran Buddha itu bertumbuh dalam metta dan karuna. Dan salah satu perwujudan dari metta dan karuna itu adalah melakukan puja bakti. Demikian beliau menjelaskan. Saya Sinta,
Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Kembali ke moderator dipersilahkan. Dengan puja bakti, kita melatih ini. Setelah kita mendengarkan, kita berniat untuk melatih. Kita akan puas dengan semua yang dimiliki. Dengan memiliki rasa puas, kita sudah memiliki salah satu berkah utama seperti yang diuraikan Buddha, yaitu merasa puas dan berterima kasih. Dalam Buddhisme, kita sebut Manggala Sutta. Jika kita berulang-ulang tidak puas, itulah sikap emosi manusia. Ketika kita senang melihat orang susah, itulah Schadenfreude. Dan perilaku semacam ini kita jauhi. Nanti dikoreksi dengan pembelajaran lebih dalam lagi dari Ibu Guru Hong. Saya Charles mempersilahkan. 大家 Dan 好， semuanya apa kabar? 其实呢，每一个人的喜悦跟这个悲伤啊，就如同这个铜板一样，一体两面。人拥有快乐跟不幸，这些种种，造成了我们的生命这么的复杂。 Manusia merasakan sukacita dan dukacita, bagaikan dua sisi dari mata uang. Manusia memiliki kesenangan dan kemalangan. Inilah emosi yang menciptakan kompleksitasnya. 那两位呢，来自德国的哲学家，他们这两个词句就像刚才这个行道他解释的，这个喜悦之情，它的反词就是幸灾乐祸。 Lahirlah dua kata falsafah dari Jerman yang telah dijelaskan Ibu Sinta tadi, Freudenfreude, dan lawan katanya Schadenfreude. 当然呢，佛教佛法的解释就是人透过行为、言语、思想，他的这些模式啦，所以他会采取行动啦。那有了行动，就会产生这个反应，所以欲望，这个打鼾，就像我们会口渴，那从思想的因素，所以就会引发出这个行动。 Memang, di dalam Dhamma dijelaskan, manusia berbuat melalui tindakan, tutur kata, dan tata pikiran. Aksi menimbulkan reaksi, keinginan atau tanha. Kehausan kita bagaikan unsur pemikiran yang akhirnya menimbulkan perbuatan. 那行动的结果呢，又是会引发新的欲望。那新的欲望跟渴望，最后呢，就什么都想得到，所以就等，就是这样子。 Hasil perbuatan pada gilirannya menimbulkan hasrat baru, keinginan dan kehausan baru. Anda mau itu, mereka ingin itu, kita pun menghendaki itu. Seterusnya dan seterusnya. Semua orang menginginkan yang ini, yang itu. Ya, begitulah. 因果呢，因果作用跟反作用，它的过程是很自然的法则。这个就是我们本身就有一条的法律，可是就是我们独自要去承受，不需要他人的惩罚。 Proses sebab dan akibat. Aksi dan reaksi adalah hukum alam, hukum alami. Ini adalah hukum dalam dirinya sendiri tanpa memerlukan seseorang pemberi hukuman. 佛教的教导中呢是不存在的，用外在的东西来奖励或惩罚人的善行或恶行。 Sesuatu dari luar yang memberi pahala dan menghukum atas perbuatan baik dan jahat manusia. Ini tidak memiliki tempat dalam pemikiran Buddhis.
人是会改变的，会变善，会变恶。这种行为就是决定于你自己的欲望。Manusia berubah-ubah menjadi baik ataupun jahat. Kelakuan ini tergantung pada diri sendiri dan keinginannya sendiri. 这个就是宇宙这个永恒力量的法则，那它就会延伸到这个道德的这些领域上面。Ini hanyalah hukum alam semesta yang universal dari kekuatan yang kekal, yang diperluas pada bidang moral juga. 如果从这个心理学的角度来看，佛教中它没有教我们赦罪这个观念，因为它没有帮助人更好，更不用说人的罪了。因为罪不是人跟圣人可以定的、可以定下的、可以裁决的。Jika diamati dari sudut pandang psikologi, bahwa Buddhisme tidak mendukung gagasan mengenai apa itu pengampunan dosa, karena itu tidak menghasilkan kebaikan, apalagi kesucian bagi seseorang ataupun yang lain. 根据这个佛教啊，就是错误，我们错误被视为罪过，因为这个字对佛教来说是很陌生，在佛教的教义中就是罪这个词，那意思就是仇恨，所以我们是不是明白了？ Menurut agama Buddha, yang salah tidak dianggap sebagai suatu dosa. Karena kata itu adalah asing dalam ajaran Buddha. Di dalam ajaran Buddha, kata dosa diartikan kebencian. Nah, pahami. 因为呢，释迦牟尼佛呢不是一个惩罚者，而是法官或是国王才可以惩罚这个善人或奖励这个恶人。 Karena Bodhisattva Siddhartha Gautama,释迦Monifo, bukanlah pemberi hukuman, sedangkan seorang hakim atau raja yang baru bisa menghukum perbuatan jahat dan memberi hadiah bagi perbuatan baik manusia. 所以再强调一次，虽然这个伟大的释迦牟尼佛他是一位王子，因为仙佛他不是国王或法官。 好，所以现在我们学习了，明白了吗？ Sekali lagi, walaupun Guru Agung Bodhisattva Siddhartha Gautama,释迦Monifo, awalnya adalah seorang pangeran. Begitu pula Dewa Dewi, para Shenpo, bukanlah raja atau hakim. Nah, setelah kita belajar, kita baru pahami. 对于呢这个犯罪者自己要负责任。 无论你是承受或是享受行为的后果，你行善或是作恶，都是你自己的事。 Bagi pelaku kejahatan, tanggung jawab berada pada diri sendiri. Anda menderita ataupun menikmati konsekuensi dari perbuatannya dan melakukan kebaikan ataupun kejahatan itu adalah urusan Anda sendiri. 所以我们应该提到的就是一切的行为，不管是善，不管是恶，当然了，它不会马上就会结成这个果。可能有些人在做好事，可能有些人在做不好的事，所以这个结果都是不一样。 Harus pula disebutkan bahwa semua perbuatan, baik ataupun jahat, tidak selalu akan masak. Sebab mungkin seseorang mungkin saja baru menekan karma buruknya dan sebaliknya. 所以以上的解释呢，可能我们还不清楚，那我们就再讲这个故事，来跟我们分析清楚。 Dari penjelasan di atas tadi, coba dengarkan kisah ini dan kita bandingkan, kita analisa bersama. 那我们如何要理解我们在阴阳中存在的状况，
所以哪里是正面，哪里是负面。 Bagaimana dapat pahami keadaan keberadaan kita pada posisi yin dan yang? Di mana ada positif dan di mana ada negatif. 当我们因他人的不幸，我们感到快乐，那我们还需要谈论这个心灵与社会的福利吗？如果你滋养的是幸灾乐祸的心态呢？ Ketika kita memperoleh kesenangan atas kemalangan orang lain, perlukah kita membicarakan kesejahteraan jiwa dan kesejahteraan sosial lagi jika Anda merawat sifat Schadenfreude? 很久以前呢，就是有一个村庄，就住了一个非常聪明的老爷爷。那个古时候呢，因为国王跟百姓的关系很近，所以是互相会尊重。 Ya, dahulu kala hiduplah seorang kakek yang bijak di sebuah desa. Pada masa itu, rajanya juga sangat dekat dengan rakyatnya, saling menghormati. 那有一次呢，这个国王啊，就对这个老爷爷就起了这个嫉妒的心呐、那为什么呢？因为这个老爷爷他拥有一匹很漂亮的马陪伴着他，那这匹马是很罕见的，很少有像这样子的马了，这么美丽。 Nah, raja sangat iri kepada kakek ini karena kakek ini memiliki seekor kuda putih yang menemani hidupnya. Kuda putih ini sangat langka dan sangat cantik. 那有一天呢，这个国王呢就派人送信给这个老爷爷，就要以高价买他的白马，要这个老爷爷马上做决定。 Ya, satu saat raja mengirim sebuah berita kepada kakek, menawarkan satu immense price, harga timbal balik yang harus segera terjadi atas pembelian kuda putihnya. 但是呢，这个老爷爷拒绝了，他就解释，他说这个白马它不只是马而已，它是我生命中的伙伴，我怎么可以将它卖掉呢？ Tetapi sang kakek menolak dan menjelaskan bahwa kuda ini bukanlah hanya sekedar kuda putih milikku. Dia telah menjadi sahabat hidupku. Lalu bagaimana saya bisa menjualnya? 那这个村民呢，就认为这个老爷爷很笨，就一直催这个老爷爷把这个马卖给这个国王啊。当然依这个村民的算术，这个老爷爷可能得了这笔钱就能够安享晚年啦，过上幸福的生活啦，享受啊。 Penduduk desa itu berpikir bahwa kakek itu sangat bodoh. Mereka mendesaknya segera jual untuk sang raja. Mereka berargumentasi bahwa kakek itu akan hidup tenang dan menikmati hari tuanya dengan indah, yang disebut frugal living atau 享受. 那这个老爷爷呢，他还是坚持不卖，因为一直陪伴他在身边的就是这匹马。 Si kakek tetap berdiri kokoh dan selalu menemani kuda putihnya. Tidak akan berpisah satu dengan yang lainnya. 那有一天早上呢，这个老爷爷就突然发现这个白马不见了，他没有在他的马厩里，不知道去哪里了。那全村的人呢，听到这个消息都吓一跳，哇！他们又赶快集合起来，又在嘲笑这个老爷爷啊。他就说：“老头子啊，你真的很笨，我们早就料到这样子了。总有一天你一定会失去这个马吧？可能已经被偷走了。” Suatu pagi hari, si kakek tiba-tiba tidak menemukan kuda putihnya lagi di kandang. Kuda putihnya lenyap, entah kemana. Seluruh warga desa terkejut mendengar berita ini. Mereka berkumpul dan mengatakan sambil menertawai, kakek yang goblok.
itu kita sudah memprediksi suatu hari kudamu akan hilang, ya mungkin juga dicuri orang. 那这群邻居呢，哇，就议论纷纷呐、就说啦，为什么你那天不肯把这个白马呢卖给这个国王？如果这个价格不够高啊，你可以要求加价啊。那现在你的白马丢了，这就是你的报应，你的不幸。就是老头子。Sekelompok rakyat jelata mengatakan, kenapa itu hari Anda tidak mau jual kepada sang raja? Anda kan bisa meminta harga naik jika tidak mencukupi. Tetapi sekarang kuda putihmu telah hilang. Inilah karma. Inilah kemalangan yang telah mengutuk kamu. 这个老爷爷就说了：“哎呀，不需要想得太远呐。这个只是这个马就变空而已，可能只是运气不好啊，谁知道下来会发生什么呢？” Kayak berkata, tidak perlu berpikir terlalu jauh. Ini kan hanya urusan dengan kandang kuda kosong saja. Dan ini hanya kurang beruntung. Mana tahu apa yang akan terjadi lagi. Who knows? 这个村民呢，就再一次的嘲笑这个爷爷。他们以为这个爷爷疯了啦。他原本可以变成富翁的，那现在却选择了这种困难的生活啊。Penduduk menertawai sang kakek lagi. Dan mereka mengira sang kakek telah gila. Sesungguhnya hidupnya sudah dapat menjadi seorang yang kaya raya. Ini kan dia memilih hidup susah saja. 哇，他们就嘲笑这个爷爷就是身处这个困境，这个就是所谓的幸灾乐祸的情绪。Mereka senang menertawai seorang kakek yang dalam situasi susah. Inilah yang dinamakan emosi Schadenfreude. 哎呦，那有一天晚上呢，这个白马就回来了。原来这个马呢没有被偷。他是跑去了沙漠，而且呢，他回来的时候不只是自己回来，他还带了12匹马，从沙漠里的马带回来。Pada suatu malam, si kuda putih kembali. Ternyata kuda putih itu tidak dicuri. Dia melarikan diri ke gurun. Dan bukan sekedar pulang kembali, tetapi si kuda putih membawa pulang kuda-kuda dari gurun sebanyak 12 ekor. 哇，又再一次这个村民又聚集在一起啊，就很感动的说啊，他说：“哎呦，他说老爷爷你真的很有福气哦。” Sekali lagi, masyarakat desa itu berkumpul dan terharu. Mereka berucap, wah, sungguh besar rezekimu kek. 这个老爷爷又说啊，你们不要想的太多，不要想的太远了，只需要说我的马回来，还带了12匹马回来就行了，不要着急来评判是福气还是不幸，谁知道？这个时候这个村民就不讲话，就沉默。Sang kakek berkata, kalian menafsir terlalu jauh lagi. Cukup saja mengatakan kudaku pulang dengan membawa 12 ekor kuda saja. Janganlah menghakimi itu adalah rezeki atau kemalangan pada suatu momen yang terjadi kepada kita. Siapa tahu. Saat ini orang-orang desa terdiam. 那这12匹马呢，稍微训练一下，一定会变成又漂亮又昂贵，可以卖得很贵的马。Seandainya kuda-kuda yang datang 12 ekor tersebut di training sebentar saja, pastilah menjadi kuda-kuda yang cantik dan juga yang mahal. 那这个老爷爷就随便说，就是随便说就罢了啦。可是这个老爷爷他有一个儿子，那这个儿子呢就开始训练那些野性的马，结果呢不小心就从这个马上面摔下来，把这个腿摔断了。Omong-omong, si kakek mempunyai seorang putra. Si putra kakek memulai mentraining kuda-kuda yang masih liar tersebut.
Si putra kakek terjatuh hingga kakinya patah. 那这个村民呢，又聚集起来，又开始对老爷爷评判了。他说：“你儿子的腿啊断了，你老了怎么办？哦，儿子是你的依靠。你看现在好了，你看这个都是不祥的预兆啊。” Orang-orang kampung berkumpul lagi, dan dengan sekejap mereka menghakimi pada si kakek tua. Kaki putramu telah patah, dan pada masa tuamu, dialah salah satu penerus dan merawatmu. Ini kan alamat buruk. 这个老爷爷就再一次的说：“别想得太远了，哦，只需要说我儿子腿断了。” 至于是好是坏，谁知道呢？ Kakek mengatakan kembali, jangan terlalu jauh berkata. Cukup saja berucap, kaki putraku telah patah. Apapun nasib buruk atau baik, siapa tahu? 那几个星期以后，这个国王因为要跟隔壁，就是邻国隔壁的国家打仗。 那所有的年轻人都被征召入伍，就送往这个战场。那因为老爷爷的儿子的脚残疾了，所以他没有被征召。Sesuatu terjadi pada beberapa minggu. Kerajaan dilanda peperangan dengan kerajaan tetangga. Semua putra-putra laki direkrut untuk diseleksi dan dikirim ke medan pertempuran. Namun, putra sang kakek tidak terpanggil dikarenakan kakinya telah cacat dan tidak mungkin lulus di ujian militer, alias tidak diterima. 那村子的人又聚集在一起哦，他们就很伤心啊。为什么？因为要送心爱的儿子啊去战场啊。 Orang-orang kampung berkumpul lagi. Mereka menangis terseduh-seduh, melepas kepergian putra-putra kesayangan mereka ke medan pertempuran. 那这个故事的结局就是，这个村民里面的儿子送去战场上的每一个人都死在这个战场上。 Akhir cerita, ternyata putra-putra mereka semuanya gugur di medan perang. Dikarenakan diserang oleh kerajaan yang lebih besar dan juga lebih kuat. 那再一次的这个村民又聚集，就一起哭啊，哦，就哭，就是哀悼他们战死的儿子啊。他们来到这个老爷爷的家中啊，就对他说啊，他说：“老爷爷，你是对的，这一切都证明上天的恩典站在你的这边。” 你的儿子虽然残疾了，但你们还可以在一起。哦，你看，我们的儿子永远离开我们了。 Lagi-lagi segenap rakyat berkumpul dan menangis. Meratapi atas kematian putra-putra mereka di medan perang dan mereka pergi menemui si kakek dan berkata, "Kek, kamu benar. Ini terbukti dan anugerah di pihak Anda. Anakmu lumpuh, cacat kakinya. Namun kalian tetap bersatu dibandingkan kita ini. Putra-putra kita sudah pergi untuk selama-lamanya." 这个老人呢，就再一次的说：“哦，别再妄下这个判断了。你们的孩子被迫参军，我的儿子没有被征召。” 这个究竟是好是坏，谁知道？谁又能预测未来呢？ Kakek berkata lagi, berhenti untuk menghakimi. Anak-anak Anda telah dipaksa untuk masuk ke dalam militer, tetapi putraku tidak dipaksa. Namun, siapa tahu apakah itu nasib yang bagus atau buruk? Siapa tahu? Who knows? 所以呢，这个故事就是交代我们：哦，如果我们照镜子看看这个人生，哦，我们会发现生命真的是无法预测的。我们无法确定
所发生的事情究竟是好或是坏。 Ya, jadi pesan dari cerita ini, jika bercermin kepada kehidupan ini, kita akan melihat bahwa kehidupan itu tidak dapat diprediksi. Dan kita tidak dapat percaya apa yang akan terjadi itu benar-benar baik atau buruk. 今天看好像是不幸的事，也许未来会变成一种祝福。相反的，眼前的好运也可以带来意想不到的困难。 Apa yang hari ini terasa seperti kemalangan, mungkin akan berubah menjadi berkah di masa depan. Serta apa yang tampak seperti keberuntungan, bisa saja mengarah kepada masalah yang tidak terduga. 关键呢，就是要保持冷静，先接受生活本来的面貌，不要急着去评判或是想掌握任何的情况。 Kuncinya adalah tetap tenang dan menerima hidup apa adanya dulu, tanpa perlu bergegas menghakimi atau mengendalikan situasi apapun. 在日常的生活中，我们会经常试着去计划或决定应该发生的事情。 Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mencoba merencanakan dan memutuskan apa yang harus terjadi. 正确的思维会带来快乐。当一切按照计划进行的时候，我们当然感到很开心。 如果不顺的时候，我们就觉得好像不对劲。 Berpikir benar akan menghasilkan kebahagiaan. Ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, kita merasa senang. Namun bila tidak, kita merasa salah. 这就是我们刚才探讨的就是没有什么区别，跟我们刚才探讨的是一样哦。 所以现在看起来是很糟糕的事情，可是将来有可能会被证明是有帮助的所以这些看起来美好的事物可能会带来挑战甚至不幸。 Tidak bedanya dengan kita tadi. Sesuatu yang terlihat buruk sekarang mungkin atau nantinya terbukti bermanfaat. Dan sesuatu yang tampaknya baik mungkin membawa tantangan. Bisa juga membawa kemalangan. 所以那位老爷爷的故事就是教导我们要保持平衡的重要性不要急于下结论。 Kisah dari kakek tua tadi mengajarkan kita pentingnya menjaga keseimbangan dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. 这种接受的态度 也被称为叫平衡所以就要寻找生活中的平静与幸福是最佳的方法之一哦。 Sikap penerimaan ini yang juga disebut keseimbangan adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. 如果呢，我们不要太快的判断事情。 那我们就可以避免不必要的压力。 Jika kita berhenti untuk menilai kejadian terlalu cepat, maka kita bisa terhindar dari stres yang tidak perlu. 今天呢，看好像是诅咒的事，明天可能会变成幸运。 Apa yang hari ini terlihat seperti kutukan, bisa jadi besok akan menjadi keberuntungan. 所以啦，相信生活啦，让一切发生的事情顺其自然吧。 Ya, jadi percayalah di dalam hidup ini dan biarkan kejadian itu terjadi secara alami. 嫉妒、傲慢，或是见不得别人好，幸灾乐祸这个就是我们今天的主题幸灾乐祸。 Iri hati, sombong, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Sama dengan topik hari ini, yaitu Schadenfreude. 愿一切众生幸福安乐。 Ya, semoga semua makhluk hidup
bahagia. 今天我们的主题幸灾乐祸就研习到这边。 Ya, jadi itu untuk topik hari ini, Schadenfreude. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. 那我们进入到我们今天的智慧之言。 Ya, untuk kata mutiara hari ini, 吃完你的心， eat your heart out. 吃完你的心, makan hatimu sampai habis. Ya, envy atau iri. 它的意义呢，就是一个人对人如果感到嫉妒、羡慕、伤害，或深深的遗憾，无法实现强烈渴望的事物时，它会表现出这个情绪困扰。 Maknanya, seseorang ketika merasakan rasa cemburu, iri, sakit hati, atau penyesalan yang mendalam terhadap sesuatu yang tak dapat dicapai atau diinginkan dengan kuat, menunjukkan kegundahan emosional. 且看到别人快乐或成功的时候会感到难受，这个就是幸灾乐祸。 Serta merasa susah ketika melihat orang lain bahagia atau lebih sukses, yaitu Schadenfreude. Ditulis oleh Romo Sun. 这两句德语单字“喜悦之情”和“幸灾乐祸”听起来不好发音，但我们有机会学习它们，这就是一种恩典。 Dua kata bahasa Jerman ini yaitu Freudenfreude dan Schadenfreude terasa sulit dilafalkan, tapi kita mendapatkan kesempatan untuk mempelajarinya. Ya, inilah anugerah. 那我们就进入到这个自学省思。 Sekarang kita masuki ke 自学省思, yaitu di mana kita merenung kepada diri kita sendiri. 自学省思第一，当其他人享受你成功的时候，你会感到嫉妒吗？ Renungan yang pertama, apakah Anda bisa merasa cemburu sementara orang lain menikmati kesuksesanmu? 自学省思第二，你曾经感受到受伤吗？强调因失去或遗憾而产生悲伤或失望的感觉吗？ Lalu yang kedua, pernahkah Anda merasa sakit hati, menyoroti perasaan sedih atau kecewa karena kehilangan atau penyesalan? 自学省思第三，什么时候会感到情绪压力？ Dan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, kapan Anda merasa tertekan secara emosional? 那我们今天研习到这个地方，自学省思学习到这个地方，我们现在请行大引导我们祈祷。 Sekarang kita akan memasuki ke bagian berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Sinta. Dipersilakan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Buddha, Buddha, ampunilah kami, ampunilah kami, serta saudara-saudara kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang yang beriman. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama, Namo Buddhaya Sejia Monifo. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天使的感谢天使的阿弥陀佛。阿弥陀佛。 Kembali ke moderator untuk pembacaan Sabda Syair Kearifan. Ya, Sabda Syair Kearifan hari ini kita ambil dari Dhammapada 3 ayat yang ke-36, yaitu kisah seorang biku yang tidak puas. Sebelum kita membacakannya bersama, mari kita mendengarkan versi Mandarinya yang akan dibacakan oleh pengurus kita. Dipersilakan. 智慧师法句经第三品第36颂：此心随欲转，微妙极难见。智者防护心，心护得安乐。 Ya, sekarang kita bersama-sama membacakan untuk Indonesianya dari Dhammapada 3 ayat 36, kisah seorang biku yang tidak puas. Kita baca bersama-sama, isinya 1, 2, 3. Pikiran sangat sulit untuk dilihat, amat lembut dan halus. Pikiran bergerak sesuka hatinya. Orang bijaksana selalu menjaga pikirannya. Seseorang yang menjaga pikirannya akan bahagia. 那我们不要错过每一桌的学习，都能够沐浴在佛陀的智慧当中。下周日见。 Jumpa lagi di minggu depan. Ya, jangan lewatkan pertemuan episode selanjutnya supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha.